Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat petang. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada petang ini Alhamdulillah kita sempat bersama-sama meluangkan masa untuk bagi saya berbicara berkenaan dengan bicara Himsak 2.0. Dan saya maklumkan kepada penonton-penonton yang sedang saksikan Facebook Live ini, dimohon kerjasama untuk sama-sama kita share, kita sebarkan maklumat ini. Sekurang-kurangnya mereka yang nak tahu tu akan mendapat tahu berita yang kita akan sampaikan. InsyaAllah ini bukan berkisar keburukan, ini adalah berlandaskan kebaikan dan manfaat kita bersama. InsyaAllah, walaupun kita tak boleh nak sumbangkan tenaga, hanya sumbangkan ibu jari anda untuk klik butang share dan sebarkan kepada grup WhatsApp anda, kepada grup Facebook anda, supaya view kita tinggi dan info yang kita sampaikan ini akan mendapat manfaat kepada ramai pihak. Alhamdulillah. Baik, bersama dengan saya pada hari ini, ini dia anak muda kelahiran Rantau Panjang. Sedikit saya akan ceritakan sebentar saja lagi, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Faizal bin Daud merupakan Presiden Himsak Kebangsaan. Apa khabar Beja? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Ni dia biasanya orang panggil Beja Panggil Beja saja, panggil Beja saja. Tak payah itu panggil saya lebih. Saya lebih adik-adik suka panggil saya Beja, dan saya mudah dengan Beja saja sebenarnya. Ya, betul. Namanya Muhammad Faizal bin Daud, anak kelahiran Kampung Bakak, Rantau Panjang, Kelantan. Okey, Kampung Bakak, Rantau Panjang, Kelantan, dekat dengan si Pepak Cabai Pak saya. Baik, hari ini Himpunan Siswazah Kelantan yang ditubuhkan pada tahun 2007. 2007, sekarang ini dah memasuki 2020. Dah meniti ranjau anak dan duri. Baik, kita tanya Abeja sendiri. Abeja selaku presiden pertama dah sampai ke hari ini. Kita nak kecek Kelantan ke kita nak kecek luar? Kita campur-campur. Sebelum tu Beja, kita akan mengalukan penonton-penonton kita yang sedang saksikan pada malam ini. Jemeh Mucuk, Assalamualaikum, semoga dipermudahkan. Terima kasih Jemeh Mucuk Syaradi, banyak Jemeh Mucuk ni. Jemeh Mucuk comel dah kedudukan. Syed Ibrahim yang merupakan orang Himsak juga ni. Hai Syed Muna Nasyita, masyaallah. Assalamualaikum Beja dan Wan Hussein. Waalaikumsalam Wan. Merupakan mantan Presiden Himsak UMS. Nur Aida kita, Assalamualaikum Abeja. Ada. Bagus, alhamdulillah ada interaksi. Ini yang kita mahukan. InsyaAllah lepas ni Abeja cerita, kita ada perkongsian, kita ada mungkin pertanyaan yang boleh nak tanya Abeja secara direct. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan, kita sama-sama rungkaikan apa yang kita nak bicara dalam bicara Himsak 2.0. Baik Abeja, 2007 Abeja bersama dengan sahabat. ABD macam-macam lah. Esko ini menubuhkan Persatuan Anak Negeri yang begitu sukar Beja. Kita nak tubuh persatuan di peringkat sekolah pun sangat-sangat sukar. Apatah lagi kita nak buat peringkat negeri Kelantan yang merangkumi adik-adik pelajar di setiap universiti. Lagu mana Beja yang menyebabkan Beja nak orang kata apa? Bersemangat untuk tubuhkan Himsak, walaupun kita lihat sangat-sangat sukar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang saya kasihi moderator kita, Ketua Merangkai Himsak Kebangsaan, Saudara Wan Hussein, yang merupakan juga bekas Presiden Himsak Universiti Malaysia Sabah. Ya, jadi saya ni dengan Saudara Wan Hussein ni, saya kenal beliau dari masa beliau tingkatan 6 lagi. Betul. Masa tu dia aktif dengan Persatuan Pelajar di Jeli, dia kata apa panggil Himsak Perayu, masa tu dia sangat aktif. Yes. Dan selepas itu dia dapat menyambung pelajaran ke UMS Sabah. Terus dia aktif dengan Himsak UMS Sabah. Apa saya nak tanya kepada Saudara Hussein lah. Terima kasih. Jadi pertamanya alhamdulillah pada tahun ni Himsak dah 13 tahun ditubuhkan lah. Saya ingat pada permulaan Himsak tubuhkan pada tahun 2007 itu atas idea dan inisiatif yang berhormat YB Datuk Seri Mustafa bin Mohamed, yang pada masa itu merupakan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Pada masa itu saya berjumpa beliau dengan rakan-rakan dan dia memberi idea kepada kami semua untuk menubuhkan satu persatuan pelajar yang di mana boleh mengumpulkan mahasiswa dan mahasiswi Kelantan yang belajar di seluruh universiti di Malaysia.
Dan alhamdulillah kita dapat tubuhkan fasa pertama di beberapa universiti, antaranya di USI yang pertama dapat tubuh di UiTM, dan seterusnya lah kita dapat membuka hampir ke semua universiti lah. Dan sekarang ini pun ramai yang universiti yang aktif, seperti kita ada di UTM, UTHM, UTEM sendiri, kita ada di UMT, kita ada di UMP, kita ada di UNIZA, kita ada di UMK, dan kita boleh hampir meliputi semua universiti di Malaysia. Dan kita juga ada cawangan di dalam negara, iaitu kita ada cawangan di London, kita ada cawangan di Medan, di Surabaya, dan kita pun berhasrat untuk mengembangkan lagi lah. Contohnya sebelum ni kita pernah pergi ke Mesir, pernah pergi ke Jordan, dan untuk seterusnya nanti kita akan buka di mana ada mahasiswa dan mahasiswa Kelantan. Mungkin fasa seterusnya ini kita akan mungkin ke Jepun, kalau ada anak Kelantan yang belajar di Jepun, ada anak Kelantan yang belajar di Jepun, mungkin kita akan tubuhkan juga. Tapi apapun, sebenarnya Perhimpunan HIMSA ini lah kita nak mengumpulkan anak Kelantan, mahasiswa Kelantan yang belajar di universiti, dan bersama kita nak rapatkan ukhuwah antara kita, antara satu sama lain lah. Betul. Jadi itu permulaan pengenalan berkaitan dengan IMSAK, dan alhamdulillah hari ini IMSAK telah pun meniti di bibir masyarakat, terutamanya mahasiswa anak Kelantan. Jadi Abijak, sejak 2007-2020 kita IMSAK sendiri dah masuk ke dalam universiti, dah ada persatuan dalam universiti, dah ada tertubuhnya IMSAK di universiti, ada juga di peringkat college community, dan ada juga di peringkat college vocational IKBN. IKBN kita tak masuk lagi, kita masuk lagi di IKBN. InsyaAllah. Baik Abijak, ramai yang tertanya-tanya, kita ada HIMSAK, sebelum ini HIMSAK, dan apa pula HIMSAK 2.0? Okey, sebelum tu sebelum ke kita 2.0, saya nak cerita sikit dari bahagian HIMSAK tu sendiri. HIMSAK. Tadi saya lupa untuk ceritakan tentang syarat-syarat HIMSAK ni. Kita nak cerita sikit untuk menerangkan tentang syarat-syarat dan join. Ada orang tanya saya, Abijak macam mana nak join HIMSAK ni? Abijak saya dah hantar orang, mungkin ada orang tu dia hantar, kata adakah saya layak. Jadi sebenarnya nak masuk HIMSAK ni mudah. Jadi nak masuk IMSAK ni ada 3 syarat je sebenarnya. Syarat pertama, dia itu dilahirkan di negeri Kelantan. Anak jati kan? Anak jati negeri Kelantan. Kedua, mak atau ayah orang Kelantan. Orang Kelantan. Maksudnya kalaupun dia lahir di Sabah, lahir di Selangor, lahir di mana-mana di Malaysia atau di dunia mana sekalipun dia lahir, tapi syarat dia mak atau ayah dia orang Kelantan. Yang ketiga, berminat dengan negeri Kelantan. Maksudnya? Berminat ni tak kisah, dia suka makan makanan Kelantan ke, dia suka dengan budaya Kelantan ke, dia suka dengan orang Kelantan pun, dia boleh join IMSAK. Maksudnya kalau dia pakai budu tu boleh masuk join IMSAK. Jadi sebenarnya kita ini that IMSAK ni open, terbuka. Kita bukan saja bukan kita cakap IMSAK ni hanya untuk tertutup tak, kita terbuka. Itu sangat penting sebab ramai yang berminat dengan IMSAK. Jadi sebenarnya saya malu-alukan lah kepada sesiapa yang berminat untuk join IMSAK, dan kita akan membuka keahlian baru. Bermula bulan 8 ni kita akan membuka keahlian besar-besaran. Yang berminat, yang ingin sukarelawan, yang alumni kita yang pernah masuk IMSAK sebelum ni boleh join balik untuk kita membantu, untuk bersama-sama untuk kita merealisasikan harapan untuk membantu anak bangsa kita. Betul. Dan ada satu slogan yang Abijak selalu guna, iaitu memandaikan bahasa. Memandaikan bahasa. Maksudnya memang dia sinonim dengan Kelantan. Kalau orang luar ni dia panggil bijak. Membijak ataupun memartabatkan bangsa kita, tapi kita ni lebih sinonim dengan Kelantan ni lebih memandai. Ada panggil memandai. Jadi kita nak memandaikan bangsa selari dengan peranan HIMSAK itu sendiri. Dia beda berapa ribu dah penyertaan sekarang kita punya. Sebenarnya program HIMSAK ni selain kita nak rapatkan hubungan, mengumpulkan mahasiswa, kita pun ada projek khas kita, iaitu kita nak bantu adik-adik kita di luar bandar untuk menyambung pelajaran. Bagi kita dalam HIMSAK, pendidikan sangat penting. Dan sebab itulah apabila tadi saudara Wan Hussein bertanya pada saya tentang IMSAK 2.0, antara fokus utama IMSAK 2.0 ialah kita nak memandaikan bangsa kita. Jadi IMSAK tadi kita berbalik pada IMSAK 2.0. Kita dapat lihat untuk kekal relevan, IMSAK perlu ada satu perubahan transformasi.
Betul. Sebab itu saya dalam meeting HIMSA dalam 2-3 minggu lepas, saya mewawarkan tentang HIMSA 2.0 dan saya akan cakap kita akan buat sesuatu yang baru kerana bagi kita HIMSA perlu kekal dan relevan untuk anak bangsa. Betul. Dalam HIMSA 2.0 ini kita telah memfokuskan pada 3 perkara. Pertama, kita memfokuskan pada program khas kita sebelum ini pun memandaikan bangsa. Iaitu program memandaikan bangsa ini kita akan tengok dari aspek untuk mencari pelajar-pelajar miskin di luar bandar dan pedalaman. Yang kedua, kita nak dalam aspek memberi motivasi dan kita nak tengok juga supaya tak ada yang tercicir anak-anak Kelantan di pedalaman di luar bandar ini untuk menyambung pelajaran. Yang kedua ialah kita memandaikan graduan. Ini ayat baru, memandaikan graduan. Kenapa saya buat memandaikan graduan? Kita tahu kita nak graduan kita ni dapat kerja selepas ini. Betul. Sebelum ni kita panggil soft skill. Tapi sekarang ni kita nak memandaikan graduan supaya graduan tahu mendapat kerja, bukan setakat mendapat kerja, memandaikan graduan untuk berniaga. Memandaikan graduan untuk membuat pertanian. Itu yang kita nak. Maksudnya masuk pandai tu bukan sahaja masuk universiti. Kita kena memandaikan graduan kita. Skill mencari pekerjaan kita. Betul. Kita kena tahu, graduan kena tahu. Dan kita juga nak memandaikan graduan supaya dengan mungkin graduan kita, graduan Kelantan terutamanya kena menguasai pelbagai bahasa. Betul. Itu penting. Itu fokus yang kedua. Fokus yang ketiga, kita nak memandaikan pemimpin muda. Dari HIMSA 2.0 ini, kita nak memandaikan pemimpin muda. Macam mana kita nak lengkapkan pemimpin muda dengan tahap kepimpinan yang orang kata dengan pelbagai ciri-ciri kepimpinan. Dan memandaikan pemimpin muda ini merupakan satu dari aspek HIMSA sebenarnya dalam pekadiran. Tapi untuk 2.0 ini saya nak tambah nilai untuk program pekadiran dengan namakan dia memandaikan pemimpin muda. Dan insya-Allah kita akan buat kursus memandaikan pemimpin muda ini dalam waktu terdekat nanti. Jadi untuk HIMSA 2.0 ni saudara Wang Hussein, saya telah melantik saudara Razin, pengarah strategi HIMSA kemasaan untuk mengetuai penjenamaan HIMSA 2.0 ini. Dan insya-Allah dalam masa 2 bulan HIMSA 2.0 ini kita akan bentangkan dan kita akan lancarkan secara besar-besaran. InsyaAllah. Kerana bagi kita HIMSA 2.0 ini satu transformasi HIMSA kebangsaan untuk kekal relevan dan membantu anak bangsa. Betul. Itu sangat penting. Maksudnya hari ini HIMSA 2.0 ini adalah satu indikator atau satu peluang baru untuk melonjakkan nama HIMSA lagi. Melonjak satu hal, tapi yang paling penting kita nak membantu anak bangsa kita dengan lebih berkesan. Betul. Itu sangat penting. Maksudnya sebelum ni kita dah bantu. Tapi sekarang ini dengan revolusi digital 4.0, revolusi semua ni, kita nak biar kita dapat lagi membantu. Betul. Kita nak keberkesanan dia. Yes. Supaya maksudnya lebih tumpu, lebih penumpuan, lebih keberkesanan. Dan saya pun mengalu-alukan kalau ada cadangan atau idea dari kawan-kawan, dari rakan-rakan alumni kita supaya memberi idea dan cadangan, supaya saya sendiri pun suka mendengar idea-idea baru. Kita tak nak kita tertutup, kita nak dengar idea-idea baru dari rakan-rakan saya dan dari alumni kita, macam kita cakap, dari orang yang berminat dengan HIMSA, boleh memberi idea kepada kita. Betul. Dan insya-Allah kalau idea itu rasa bersesuaian, kita akan guna pakai untuk dalam kita membantu untuk kita memberi lebih memperkasakan HIMSA kita. Baik. Jadi saya sangat tertarik dengan Beja maklumkan tadi, kita nak memandaikan bahasa, memandaikan mahasiswa, memandaikan graduan, memandaikan pemimpin muda. Ini sangat-sangat menyeluruh lah. Dari segi sebelum dia masuk universiti pun kita fikir lagu mana untuk dia masuk ke universiti. Lepas masuk universiti kita fikir pula lagu mana kita nak bagi dia ni pandai supaya lepas universiti dia pandai pilih jalan hidup dia. Lepas dia pilih jalan hidup dia, mungkin dia nak jadi somebody. Nak jadi somebody, kita bagi juga peluang dia untuk pandaikan diri dia untuk jadi pemimpin. Itu dia. Maksudnya pengkhususan yang lebih jitu kepada HIMSA 2.0. Bukannya HIMSA baru. Bukannya kita tukar orang baru. Tidak. Kita tak tukar syarat pun. Tak ada. Kita nak lebih nampak HIMSA ini adalah satu persatuan yang memberikan pengkhususan yang tepat kepada sebenarnya dia meliputi semua sebenarnya. Betul. Bila nak masuk U, memandaikan bahasa. Nak sama untuk mereka, tak kisah masuk U ke, masuk pusat kemahiran ke. Kerana bagi kita dalam HIMSA, kita tak nak ada satu pun
orang yang tercicir untuk menyambung pelajaran. Yeah. Tak kisahlah kalau dia result yang cantik, dia dapat masuk ke universiti. Result yang kurang cantik, kita nak masukkan mereka di pusat-pusat kemahiran, pusat-pusat latihan. Dan kalau selepas itu kita nak tengok pula dalam program memandaikan graduan. Selepas dia sambil belajar pun kita nak hajar mereka skill-skill yang terbaik untuk mereka mendapatkan peluang-peluang pekerjaan. Skill terbaik ini sebenarnya saya nak tengok mahasiswa pertama dah expect kita nak create mereka keyakinan diri mereka pertama. Dalam masa sama mereka kena tambah nilai diri mereka dengan pelbagai ilmu-ilmu. Betul. Bahasa, ilmu kemahiran lain. Dan sekarang apa ilmu digital yang dia tahu. Cara-cara dia, penampilan dia. Kena ajar semua ni. Dan kita nak lebih memperkasakan lagi dengan program memandaikan graduan ini. Dan saya pun akan buat kerjasama dengan beberapa badan NGO lain atau badan company-company yang lain supaya macam mana kita nak tambah nilai mahasiswa ini. Kerana bagi saya, mahasiswa ke, graduan ke ataupun yang keluar dari pusat latihan, saya tak nak menganggur. Saya punya target kalau boleh tidak lebih dari 6 bulan menganggur. Duduk rehat rumah. Ya tak kisah, dia grade je, tapi saya bukan maksudnya selepas you grade, contoh you grade 1 bulan 5 tidak sampai 6 bulan you akan dapat keluar pekerjaan atau you dah mulakan perniagaan ataupun you dah buat pertanian. Itu sangat penting. Saya tak nak mahasiswa duduk tidur di rumah sahaja, tak boleh. Betul. Dia tak boleh. Maksudnya tiada orang cakap ada di depan meja saya dah tak kerja lama. Tak kisahlah, apa yang penting graduan kena tahu target bahawa selepas dia keluar dari himsat sendiri kita tak nak lebih dari 6 bulan mereka menganggur. Itu target kita. Sebab itu program memandaikan graduan ini kita akan lancar juga beberapa program dia. Baik, itu berkaitan dengan kita punya pengstrukturan ataupun pengkhususan. Bagaimana pula dengan program ataupun cara pelaksanaan itu, Abang Jahri? Ya, cara pelaksanaan dia yang sebab tu saya kata tadi kita telah melantik pengarah strategi Nusa Kebangsaan untuk memperhalusi dan akan membentangkan beberapa perkara. Dalam masa yang sama kita akan melihat beberapa program yang telah kita laksanakan sebelum ni, kita akan buat balik. Yang kita laksanakan sebelum ni. Contohnya fasa-fasa pertama kita ialah program motivasi kita. Program motivasi kita nak buat balik ke sekolah-sekolah dalam luar bandar. Dan kita telah memilih beberapa daerah di luar bandar dalam Kelantan, antaranya di Jeli, di Gua Musang, di Tanah Merah. Kita akan pilih beberapa kawasan ini untuk kita fokus. Dan saya telah melihat beberapa sekolah yang perlu kita beri pengkhususan untuk cara mereka macam mana kita nak lanjutkan mereka tu untuk menyambung pelajar lah. Betul. Itu dia sedikit ulasan yang sangat-sangat bernas yang telah pun disampaikan oleh Presiden Himpunan Siswazah Kelantan dalam bicara HIMSA 2.0 ataupun 2.0. Jadi kepada sahabat-sahabat yang sedang saksikan, jikalau ada pandangan, ada pendapat, ada masalah yang nak bagi tahu, insya-Allah kita sama-sama rongkaikan. Kalau sempat kita selesaikan di sini, kita mungkin boleh selesaikan di sini. Mungkin kalau ada cadangan untuk penambahbaikan, kita akan ambil sebagai satu cadangan. Insya-Allah kita akan adaptasi dalam program, dalam Wa'imah apa sekalipun yang akan dijalankan oleh HIMSA itu sendiri. Jadi di sini kita nampak ada yang bagi reaksi. Ini mungkin kawan-kawan kita Musa Sabri. Alhamdulillah Musa Sabri yang merupakan orang hebat kementerian di wilayah sekarang ni, yang merupakan Siaga HIMSA dan dia merupakan juga gawakas pada Menteri Wilayah. Alhamdulillah. Okey, ada komentar menguasai bahasa selain dari bahasa Melayu dan English sangat memberi kesan untuk memohon pekerjaan lagi-lagi Mandarin. Anjurkan kursus bahasa untuk anak-anak praktek daripada Wan Nur Atikah Syazana. Dan insya-Allah betul, saya setuju dengan pendapat beliau ni. Saya dulu masa saya belajar kat universiti, my third language is Mandarin. Masa tu saya boleh cakap lah simple Mandarin. Jadi memang kita pun saya target untuk program HIMSA 2.0 ni, selain menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, HIMSA ahli-ahli mahasiswa Kelantan HIMSA sekali pun kena menguasai bahasa ketiga. Mandarin ke, Arab ke, France ke, Jepang ke, Itali ke, apa, at least you ada satu benda yang berbeza dari orang lain. Itu sangat penting. Sebab itu akan menambah nilai seseorang mahasiswa itu dan seterusnya meningkatkan kebolehan pasaran mereka dalam pasaran kerja. Itu sangat penting. Kerana pasaran kerja sekarang sangat kompetitif.
Kalau kita tidak boleh menawarkan dengan pelbagai panggil skill atau pelbagai kemahiran, kita tidak akan dilihat sebagai orang panggil sebagai orang kata hebat atau tidak dilihat sebagai graduan yang orang kata boleh membuat semua benda. Graduan yang orang panggil graduan yang orang kata boleh lah, orang kata graduan yang bernilai, kata multitasking bernilai, itu penting. Kita panggil Pak Tape. Pak Tape ya. Graduan Pak Tape ni ataupun bernilai ni ataupun ada nilai ni sebenarnya sangat penting sebab organisasi sekarang memerlukan graduan yang boleh membuat banyak kerja. Boleh membuat pelbagai, contohnya kalau dia tu pegawai IT tapi dia boleh jadi MC. Dan sama dia boleh juga dia jadi translator. Translator untuk contoh dia ada international punya convention atau international punya guest atau international punya meeting, dia boleh jadi translator ke apa. Itu sangat penting sebenarnya. Itu ada satu nilai tambah. Nilai tambah. Sebab tu saya kata kena ada tahu bahasa ketiga. Dan anda kata pun dia tahu ada satu esko himsa boleh menguasai 5 bahasa. Wah. 5 bahasa. Boleh menguasai bahasa Melayu lah, bahasa Inggeris, Mandarin, Urdu. Ada satu lagi bahasa yang Hindi pun boleh. Macam kenal jawapan tu. Kenal. Alhamdulillah, itu dia daripada Abang Jahri. Bagaimana kita nak meningkatkan mutu ataupun kualiti mahasiswa yang kita nak bina, insya-Allah. Yang pertama, yang dalam skop nilai tambah adalah menguasai bahasa. Alhamdulillah. Baik, kita beralih pula kepada cabaran banyak. Sudah pasti ada cabaran dan rintangan. Kan? Cabaran antara cabaran yang Abang Jahri ingat siapa kelah ni yang dirasai oleh Abang Jahri dan sahabat-sahabat dalam memastikan himsa dan generasi ataupun anak bangsa mendapat peluang yang disediakan. Okey, mengenai cabaran ni pertamanya saya nak ucap ribuan terima kasih lah. Kerana bagi saya dan terima kasih dan saya amat bersyukur kerana saya mempunyai tim yang telah bersama saya sejak menempuh himsa sampai sekarang. Dan saya terima kasih pada sahabat-sahabat saya bagi saya. Tanpa mereka ini himsa ini tidak ke mana. Saya kata. Kalau saya seorang memang saya tak boleh pergi ke mana. Tapi saya mempunyai tim sahabat-sahabat saya. Antaranya Dr. Hafiz sendiri, Dato' Aizudin sendiri yang lama dengan saya. Lepas tu kita ada orang lain lagi yang lama bersama ni, Saudara Mohsin sendiri banyak membantu, dan esko-esko lain. Dan itu telah menyebabkan himsa ni kuat, kukuh. Dalam aspek cabaran ni, Saudara Mohsin, pertamanya saya nak cerita adalah himsa dan cabaran untuk kita melibatkan mahasiswa dengan aktiviti. Sebenarnya ini mahasiswa Kelantan ni untuk nak cerita, dia ada madu-madu sikit. Tapi Alhamdulillah, selepas penubuhan himsa ni saya tengok mahasiswa Kelantan ni jadi aktif, cana, turun ke kawasan, balik bila bercuti, pergi rumah ke rumah cari pelajar miskin, dan pergi memotivasi, membuat aktiviti, terlibat dengan masyarakat. Itu yang antara yang kita dah dapat berjaya atasi. Mula-mula memang malu, mula-mula dulu masa mula saya keluar tak tubuh dulu, ramai tak nak melibatkan diri. Jadi Alhamdulillah sekarang ni hampir semua yang melibatkan diri aktif. Yang penting aktif. Kalau ada masalah tu, Abang Jah ada masalah. Ada orang pernah satu cerita, pernah satu cerita. Mahasiswa kita cari orang miskin di kawasan untuk dibantu. Itu sangat penting. Itu yang kita nak. Betul. Antara program yang pernah dilakukan sama ada di peringkat universiti ataupun di sekolah ataupun di peringkat graduan, boleh Abang kongsikan kepada penonton? Dia himsa ni pertama di universiti, kita banyak membuat program kemasyarakatan. Ada program anak angkat. Dan di universiti juga saya telah mengarahkan presiden himsa di universiti untuk menyambut adik-adik pelajar-pelajar baru dari Kelantan supaya mereka ini tidak rasa panggil terpinggir bila masuk. Dan mereka orang baru. Dan ramai dah adik-adik presiden universiti, bila je pelajar-pelajar baru mereka sambut. Mereka sambut. Dan pernah terjadi satu universiti adik-adik mari ni dia nak balik sebab dia tak sesuai. Tapi Alhamdulillah bila saya dapat tahu dia nak balik, saya telefon presiden universiti pergi sambut dia. Disambut, jadikan baik, dan Alhamdulillah dia dapat jadi antara pelajar terbaik. Sebab mula-mula memang dia tak masuk, rindu keluarga. Tapi bila dalam komuniti kita, abang-abang pembantu, Alhamdulillah pelajar ini dapat menyesuaikan diri dan seterusnya dia berjaya dalam pelajaran dia. Di peringkat universiti juga kita ada program-program khas seperti program meningkatkan orang panggil soft skill punya program. Dan masa sama kita jaga program sukan. Dalam masa yang sama juga kita meningkatkan program-program komuniti,
pergi ke kampung. Dan dari pihak sekolah Ustaz, kita motivasi kita dari dulu kita ada buat, dan sekarang kita akan buat, dan seterusnya kita akan buat. Sebab adik-adik tingkatan 6, tingkatan 5 yang hadapi peperiksaan perlu diberi orang panggil satu semangat. Dan itu semangat. Sebab mereka ini bagi saya ni sangat penting. Saya dulu pun masuk universiti, saya ingat ada abang-abang mahasiswa datang memberi semangat pada saya. Dan saya bersemangat untuk belajar. Dan insyaAllah program motivasi kita akan bermula pada bulan depan di beberapa tempat. Dan kalau pada alumni yang berminat untuk join bersama, boleh cakap pada kita, boleh WhatsApp kita, boleh tag dalam kita punya Facebook ke apa untuk join program motivasi kita. Dan kiranya ada juga pihak-pihak sekolah yang perlukan yang berminat. Boleh hantar surat ataupun WhatsApp yang mudah sekarang kita zaman digital. Buat atau WhatsApp ataupun buat surat atau ikutlah. Tapi kita tahu dah kita akan kita akan buat list di mana kita akan turun semua. Dan insya-Allah saya kalau boleh akan pergi ke semua tempat yang telah diminta lah. Kiranya penonton-penonton yang sedang saksikan ramai ni, lebih kurang 50 orang. Okey. Tadi 60 lebih. Up lagi view insya-Allah. Sebab musim Covid ni adik-adik kita dah tinggal sekolah lama. Duduk main telefon, duduk main macam-macam. Kadang-kadang tak nak pagi-pagi. Dan mungkin ada program macam motivasi ni yang kita nak masuk ke dalam sekolah untuk membangkitkan semangat kembali. Bagaimana kita nak tingkatkan dia punya motivasi supaya dia tekun belajar dan sebagainya. Ada penonton-penonton kita di luar sana, mungkin ada adik-adik sekolah. Adik-adik sekolah, ada yang masih belajar dan sebagainya. Mungkin ada idea untuk nambah nilai ataupun nak bagi nilai tambah kepada pembentukan anak bangsa, terutamanya adik-adik ni. Ada tak idea-idea, cadangan-cadangan yang boleh HIMSA bantu? Yang itu saya kata, kita boleh turun ke bawah. Kita memerlukan juga idea-idea lain. HIMSA akan buat program motivasi macam biasa. Kita akan turun, kita akan bawa abang-abang yang berjaya. Abang-abang yang berjaya, yang result cantik, kita akan turun ke bawah. Kita akan buat turun ke bawah. Dan masa yang sama juga kita akan buat turun korporat-korporat yang berjaya dari Kelantan ke awan luar sekalipun yang berjaya untuk turun ke bawah. Dan kita juga akan bawa, sekarang ni kita fokus dalam zaman digital. Kita tengok apa-apa benda baru untuk adik-adik tengok. Itu sangat penting. Kerana kita tak nak pelajar di luar bandar pedalaman ini menghadapi masalah. Dalam aspek kita tak nak jurang digital antara luar bandar dan bandar ini ketara, kita tak nak juga. Kita akan bawa, saya akan berbincang dengan beberapa organisasi kerajaan swasta untuk bawa beberapa teknologi baru supaya adik-adik kita di kampung dapat tahu. Pendedahan pada mereka sangat penting. Kita di bandar ni dengan internet laju pun dah lain, di luar kampung internet pun kurang laju. Tapi kita tak boleh jadikan itu sebagai alasan. Tapi kita kena bantu mereka. Itu sangat penting. Betul. Itu dia. InsyaAllah itu adalah satu inisiatif ataupun program-program yang akan dilangsungkan, akan dibawa oleh HIMSA sendiri. Jadi ada komentar daripada Muhammad Arif. Salam Abeja dan Abeseng. Waalaikumsalam. Nak tanya lah satu soalan. HIMSA ni dah masuk ke dalam politeknik. Sebab zaman saya belajar mula tak ada. Dia di politeknik memang kita pernah nak masuk sebelum ni. Tapi pada masa itu ada sedikit beberapa tekanan kita tak masuk. Dan insyaAllah saya pun ada ramai permintaan untuk kita masuk dalam politeknik. Dan untuk IMSAT 2.0 ni pun antara kita punya ni pun kita akan cuba daftarkan di politeknik. Kita akan cuba daftarkan di college community. Macam saya kata lagi di IKBN, di ILP sekalipun. Ni ada mahasiswa Kelantan. Kita nak menyeluruh. Sebab itu kita ada yang masuk universiti, yang kemahiran, kita nak menyeluruh. Dan insyaAllah lah itu kita akan tablekan macam mana untuk kita daftarkan di politeknik. Baik. Setiap perjalanan program ataupun daripada 2007 hingga 2020 ni, apakah bagi Abeja sendirilah secara peribadi momen pengalaman yang sangat-sangat Abeja tak kelupa sampai bila-bila dalam membantu pendidikan anak bangsa ni? Okey, yang pertama momen yang paling saya teringat ialah mengenai satu kisah seorang dia ni anak orang kampung, anak dari kampung di satu daerah di Kelantan. Dia ni Rizal cantik sini. Rizal dia sangat cantik, tapi dia ni tersilap isi borang kemasukan masa tu. Jadi tak dapat masuk. Masa Ustaz turun buat program untuk bantu pelajar-pelajar luar bandar ini, saya tengok, Rizal awak ni cantik, kenapa tak masuk? Dia kata dia minta kawan dia isi.
Jadi mungkin kawan dia tersilap ke ataupun dia yang silap bagi informasi, tak dapatlah dia. Kita membawa laporan dia, saya membawa rayuan dia. Rayuan ni sebab ayah dia petani sih. Petani, ayah dia petani, dan kita bawa rayuan dia, kita dapat, dan alhamdulillah dia dapat sama belajar. Selepas dia sama belajar tu, ayah dia mengucap terima kasih kepada kita. Saya nak ucap terima kasih yang pertama. Lepas tu saya pergi pula kampung dia selepas 3 tahun sih. Selepas 3 tahun saya pergi, ayah dia mengucap terima kasih pula. Saya pun tak ingat dah dia. Saya kata, mengapa pakcik ucap terima kasih? Dia kata sebab anak yang saya bantu, yang Himsak bantu 3 tahun lepas, telah bekerja. Dan telah memberi setiap bulan RM250 kat dia. Yang itu bagi saya, benda yang paling saya rasa, ya Allah, Alhamdulillah, dapat kita bantu. Pelajar ini dah jadi orang yang berjaya dan family dia pun dapat hasil setiap bulan. Ayah dia pun orang petani sana, kerja pun alhamdulillah dapat setiap bulan anak dia bantu 250. Dan saya momen yang saya paling Himsak ni adalah ada satu mahasiswa sebab kemiskinan dia tak nak sama belajar. Dia sudah dapat tawaran ke universiti. Tapi sebab kemiskinan dia tak nak sama belajar dia. Dan alhamdulillah kita dapat tahu dari Himsak. Saya dengan rakan-rakan, dengan bantu rakan-rakan, kita pergi bantu pelajar ni. Kita baiki rumah dia. Dan alhamdulillah dia dapat sama belajar sih. Dia pergi sama belajar. Dan seterusnya dia dah berjaya. Dapat result yang cantik. Bayangkanlah kalau dia berhenti belajar, tak sama belajar itu, family dia pun tak akan berubah. Tapi dengan dia sama belajar, family dia berubah. Dengan dia pergi belajar itu. Sebab tu kita Himsak tu momen bagi saya yang boleh saya ingat. Yang paling saya rasa bila saya tak bersemangat, saya jadi bersemangat. Itu antara momen-momen yang, dan banyak lagi yang kita bantu, macam mana kita bantu adik-adik kita di universiti yang tiba-tiba menghadapi tak nak belajar. Masuk dah universiti ni, dah masuk universiti stres, hadapi masalah tak sama belajar. Tapi kita pergi buat nasihat, kita ada counselling. Kita ada itu kawan yang jadi kaunselor. Kita kaunselingkan mereka ini dan alhamdulillah mereka berjaya dan ada ucap setiap raya kepada saya Abidja apa khabar? Alhamdulillah Abidja kita dah bekerja. Terima kasih Abidja. Dan saya pun momen yang paling saya ingatlah dengan Himsak ni, bila saya pergi ke mana-mana, saya selalu jumpa ahli-ahli Himsak, alumni Himsak. Selalu jumpa saya, Abidja kenal ke saya Abidja? Kita betul ingat. Saya betul ingat. Saya cakap betul saya tak ingat. Tapi bila saya jumpa mereka, saya pun ingat lupa adanya. Saya ingat lupa, dia kata saya dulu pernah join program Himsak. Dan saya amat berterima kasih pada Himsak. Kerana dengan Himsak ini saya dapat mengenali cara berorganisasi. Dan bila saya pergi interview, saya rasa lebih berkeyakinan apabila saya join aktiviti Himsak. Terus kita banyak kita pun alhamdulillah Himsak kebangsaan sekarang ramai yang kita punya alumni yang bekerja di pejabat menteri, jadi pegawai khas menteri, sebagai PTD, sebagai ahli perniagaan, pensyarah pun ada. Banyak berbagai bidang. Dan kita rasa itulah bagi saya antara yang saya rasa saya gembira. Dan saya tak boleh nak cakap apa perasaan saya sebenarnya. Bila kita jumpa dengan ahli Himsak dah berjaya jadi seseorang kita, itulah bagi saya, itulah Himsak. Itulah Himsak. Dan pengalaman saya yang memegang jawatan Presiden Himsak UMS 2015, 2016, 2017. 3 sesi dia. Alhamdulillah. Sebab diberi kepercayaan. Kita nampak bahawa di Sabah ni perlu ada satu persatuan anak Kelantan, kerana kita nampak Sabah ni dia besar punya. Dia besar, dan saya jumpa dengan pihak pentadbir yang menyatakan bahawasanya tak boleh buat pertubuhan sebab anak Kelantan dia baloh, dia asabiah tinggi. Jadi alasan tu sebenarnya alasan yang tidak tepat. Dan saya bagi penerangan bahawasanya dengan persatuan ini sebenarnya kita boleh satukan hati mereka supaya mereka menjaga nama baik. Kalau saya hidup pecoh, dia tak fikir kau siapa-siapa. Bila dia ada persatuan, sebenarnya dia nak jaga nama persatuan tu. Yang menyebabkan di Sabah, alhamdulillah masa saya tidak ada pergaduhan yang melibatkan. Dia mengenai balah ni, kalau duduk betul lah ada lah. Betul kan? Tapi saya cakap alhamdulillah apabila Himsak ni ada, saya sepanjang saya pegang Himsak tak ada pernah lagi anak Kelantan bergaduh. Saya takut mereka tak cakap pada saya. Tapi tak pernah dengar lagi. Tak pernah dengar. Kalau ada pun mungkin yang tak tahulah mungkin apa, tapi setakat alhamdulillah tak ada orang stigma yang mengatakan anak Kelantan suka bergaduh pun tak ada. Tak ada. Sekarang anak Kelantan jadi MPP, YDP, MPP yang berjaya pun ramai di universiti. Betul. Jadi kita sebenarnya tidak menidakkan persatuan-persatuan satu lain. Kita bekerjasama. Antara kerjasama yang Himsak dah lakukan, banyak kita bekerjasama dengan persatuan-persatuan negeri lain. Kita buat program bersama. Dan saya sendiri pun dilantik oleh GPMS Kelantan sebagai
penasihat mereka. Ah. Kita bersama-sama. Bagi kami kita bukan kita nak cara kau bagus tak. Kita melengkapi antara satu sama lain Betul. untuk kita membantu bangsa kita. Sebab tu saya sarankan kepada semua untuk kita bersama-sama Betul. untuk membantu bangsa kita. Di peringkat universiti sendiri pun ada persatuan anak Ada dia kerjasama, ada negeri-negeri lain saya tengok. Tapi mereka tu adalah buat program bersama, main bola. Itu negeri universiti masing-masing lah. Jadi sebenarnya dalam persatuan ini tidak ada persatuan yang tak elok. Sebenarnya persatuan ini adalah semua persatuan yang Elok semua. diciptakan untuk Elok. kepentingan bersama. Betul. Alangkah indahnya kalau kepentingan itu kita gabungkan demi manfaat yang satu, Betul. iaitu pendidikan. Inilah yang ditekankan oleh IMSAK itu sendiri dan Abeja. Jadi 2.0 2.0 adalah satu panggil penjenamaan barulah. Nampak HIMSAK. Dulu HIMSAK je. Dan ni ada HIMSAK 2.0. Mungkin Abeja sendiri ada resipi yang istimewa untuk dikongsikan kepada penonton-penonton bagaimana kita nak memastikan HIMSAK 2.0 ini selari supaya dia berada dalam landasan yang tepat. Dia resipi, tak ada apa resipi sebenarnya. Cumanya bagi kita niat. Lawa itu Niat tu resipi lah tu. Dia niat niat kita masuk persatuan ke apa yang paling apa niat kita. Untuk niat kita nak membantu bangsa kita. Kita nak membantu bangsa kita, agama dan negara kita. Dan kita HIMSAK kita niat kita apa maksud? Kita nak membantu bangsa negara kita. Kita nak bantu, kita nak meningkatkan kita punya hubungan rakan-rakan kita. Dan bersama kita nak berkawan, meningkatkan ukhuwah. Itu paling penting sebenarnya. Apa usia sekalipun, kita pertama bagi saya seseorang ahli ataupun seorang yang berminat dan persatuan yang kena niat. Niat kita. Itu paling penting. Betul. Apapun bagi saya HIMSAK ini, macam kita kata penumpusan perubahan HIMSAK sebelum ini pun kita telah berada dalam keadaan yang baik. Dan sama kita nak tambah baik lagi. Itu paling penting sebenarnya. Kepada anda di luar sana, yang amal tengok Abeja. Jadi minta tolong komen, kita share ramai-ramai. Kalau hok belum lagi tahu HIMSAK tu apa? HIMSAK adalah himpunan siswazah Kelantan. Kelantan. Himpunan anak-anak Kelantan lah, anak-anak pelajar Siswazah, mahasiswa. Maksudnya di Kelantan ni kita tidak dapat nafikan bahawasanya masih ada lagi isu kemiskinan, ada lagi yang sepatutnya masuk universiti tak boleh masuk universiti, memikirkan masalah keluarga dan sebagainya. Jadi dengan adanya HIMSAK ini sebenarnya Sebagai platform untuk anak bangsa kita di luar sana, tak kira lah sama ada duduk di Kota Baru kok, Tanah Merah, Kojeli, Kuala Keren, Musa, di pelosok negeri Kelantan, kita akan bantu sebaik mungkin. Dan Abeja boleh kongsikan kepada penonton kita bentuk bantuan yang pernah disalurkan. Dia pertamanya dari segi bantuan ni kita pelbagai. Kalau ada anak-anak yatim, beberapa mahasiswa yang bermasalah, kita akan cari sebaik mungkin bantuan untuk mereka. Dalam waktu yang sama juga kalau mahasiswa yang tak dapat sambung belajar, kita akan tengok mekanisme terbaik untuk membantu mereka ini. Contohnya dia Rizal cantik sebab ketidakmampuan, dia tak sambung belajar. Kita akan cari bantuan-bantuan macam mana. Nah, HIMSAK pun kita pun bekerjasama dengan beberapa pusat zakat untuk membantu mereka. Dalam masa yang sama juga kita nak pastikan pelajar-pelajar ini tiada yang tercicir untuk sambung belajar. Kerana kita kalau tidak, kesian mereka. Kita tak boleh kata sebab kemiskinan mereka tak belajar. Kerana Nelson Mandela telah mengatakan pendidikan adalah senjata terbaik untuk merubahkan satu bangsa itu. Jadi bagi kita HIMSAK, kita punya target tak ada satu yang tercicir untuk menyambung pelajaran. Dan itulah kita antara bantuan kita pergi, kita akan cari pelajar-pelajar ini. Kalau mereka kalau yang tak dapat belajar, kita akan cuba sebaik mungkin. Kita tak boleh confirm mereka walaupun tak boleh masuk ke universiti. Tak mesti kita kemahiran. Dan kita beberapa hari lepas telah mengadakan kerjasama dengan insyaAllah dalam waktu yang terdekat nanti. Doakanlah semua kerjasama dengan Akademi Saka. Kita berdoa supaya kerjasama ini akan jadi realiti. Kerana kita nak pastikan pelajar-pelajar yang mungkin result mereka tak cantik, tapi mereka berminat di bidang kemahiran, dapat menyambung kemahiran mereka ini di Akademi Saka. Dalam bidang otomotif. Otomotif. Kita nak pakar-pakar kemahiran, pakar-pakar baik kita benar. Ada HIMSAK. Maksudnya lepas ni kalau kita salah WhatsApp kereta Abeja. Ini boleh. Bukan untuk Abeja sajalah, mungkin untuk orang lain. Untuk orang lain semua. Maksudnya kalau tengok
Nampak siapa dia? Himsak ni kita himsak. Betul. Kita nak satu bonding. Bonding antara kita semua. Di samping yang paling penting nak memberi maklum kepada semua sekali bahawasanya pendidikan itu hak semua. Sangat penting dan hak semua. Jadi Abijah ni ada Muhammad Arif ni, ada cadangan balik saya nak cadangkan satu program, iaitu buat satu program yang boleh bantu fresh grad ini untuk halakan ke satu ruang pekerjaan, sebab ramai yang habis belajar tak boleh kerja. Mungkin Abijah ada sedikit. Dia untuk orang panggil halakan tu betul lah. Kita nak tengok macam mana mereka ini, kita boleh bantu untuk mereka saluran kerja mana-mana. Yang itulah saya kata, pertama kita tadi, kita memandaikan gerakan. Dan masa sama kita kena bantu mereka ini. Mungkin selepas ini Imsak boleh mengadakan kerjasama dengan pelbagai mungkin pihak industri, agensi untuk bantu pelajar-pelajar ini. Dan semua pelajar pun kena melengkapi diri mereka dengan pelbagai kemahiran. Persediaan. Kita tak nak hantar mereka ni dengan not well prepared, dengan ni orang kata nak buat ni malu, nak buat ni tak tahu, nak buat ni tak nak. Maksudnya kita jual tiba-tiba kosong. Kita tak nak. Kita insya-Allah, saya pun memang cadang tu amat baik. Kita nak tengok di mana mungkin lepas ni kalau ada lah contoh satu company nak pakai 5-10 orang ataupun 2-30 orang, 50 orang, 60 orang, kita akan bantu salurkan dengan Himsak database kita. Dan masa sama juga saya menggalakkan ahli-ahli Himsak ni menjadi usahawan. Usahawan dan tidak sama lagi jadi usahawan tani. Dan insyaAllah pada minggu depan saya akan mengadakan kunjungan hormat dengan pihak Kementerian Pertanian untuk meningkatkan program agropreneur ni antara Himsak dengan program dengan Kementerian Pertanian lah. Macam mana kita nak lahirkan mahasiswa atau graduan ini untuk menjadi usahawan tani. Usahawan tani ni penting ni. Sebab kita tengok ada yang meniaga, tengok yang menanam lada sampai 30-40 ribu sebulan. Ada dah yang memelihara menternak apa semua dapat 20-30 ribu sebulan. Ni kita sangat penting sekarang. Betul. Jadi kita akan buat, tapi saya kalau boleh graduan itu melengkapkan diri dengan ilmu, lengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran supaya mereka ini orang panggil ada value. Sebenarnya. Baik, kepada yang menonton mungkin ada daripada dalam kalangannya adalah alumni ataupun pernah menyertai program Himsak, say hi dulu kita nak say hi dulu. Okey Abijah. Abijah cerita tadi kita bagi motivasi, kita bagi itu, bagi ini. Contoh, kita sebagai orang miskin, setakat motivasi mungkin tidak mencukupi. Mungkin ada bantuan sampingan yang disalurkan kepada yang betul-betul memerlukan. Dulu kita pernah saya buat program makanan pagi, sarapan pagi untuk pelajar-pelajar miskin di sekolah menengah. Kalau sekolah rendah ada RMT lah. Betul tak? Sekolah menengah saya buat program ini di 1, 2, 3 sekolah setahun saya buat. Dan alhamdulillah kita tak nak pelajar ni lapar ke ini bila pergi ke sekolah. Kita tak nak. At least pagi wajib makan. Kita juga pernah ada buat beasiswa Himsak pada tahun 2013 saya ingat. Kita bagi tak banyak, RM50 sebulan. RM50 kepada beberapa puluh pelajar di sekolah menengah kita nak bantu. Kita pun pernah buat tuition percuma. Dan kita pun akan macam 2.0 ni dari segi program-program khas macam itu, saya akan memperhalusi balik untuk kita lebih membantu masyarakat. Dan kita pun ingin cari korporat untuk menyumbang, untuk memberi sumbangan ataupun untuk membantu kita dalam program ini. Sebab kita bukan ada fund tetap, kita pun mencari macam mana kita nak bantu adik-adik kita sebenarnya. Tapi apapun bagi saya amat bersyukur. Saya mungkin macam saya mungkin rakan-rakan yang sentiasa membantu sih. Membantu adik-adik, bersemangat membantu. Kalau bukan membantu dari segi kewangan pun, mereka bersemangat untuk membantu dari segi tenaga. Bersemangat untuk membantu dari segi masa. Itu saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan saya. Betul. Jadi saya pun masa tingkatan 6 sendiri pun yang menyebabkan saya rasa nak masuk Himsak, sebab ada program-program seperti itu ya. Jadi kita nak kita sedar bahawa kita daripada orang yang susah kan. Bagaimana kita nak membantu orang yang susah seperti kita supaya tidak senasib dengan kita. Betul. Jadi Abijah, berkenaan dengan harapan Abijah, mungkin Abijah nak titipkan harapan kepada penonton-penonton yang sedang saksikan ataupun kepada Himsak sendiri untuk merealisasikan 2.0 ini, Himsak 2.0. Bagi saya pertamanya, saya kalau boleh saya nak menggalakkan pada penonton-penonton, pada alumni Himsak untuk bersama-sama kita, untuk membantu masyarakat kita di Kelantan khasnya dan Malaysia amnya.
kita bersama-sama. Saya tahu benda-benda seperti ini bukannya mungkin kita tak dapat pulangan di waktu kita sekarang, tapi kita mungkin akan dapat pulangan di akhirat nanti. Kita bantu orang. Seperti kita maklum bahawa bila kita tak ada ni, 3 perkara yang kita tinggal ialah anak yang soleh, ilmu yang diberikan pada orang lain, dan harta yang dibelanjakan. Jadi mungkin kita ilmu yang kita bantu membeli ilmu tu akan berkekalan, ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Betul. Dan saya pun menggalakkan macam semua penonton ke alumni ke sesiapa sekalipun supaya bersama-sama kami dalam imsak. Dan insyaAllah 2.0 ni saya akan peralusi lagi kita ada pengarah punya strategi untuk kita bincang sebenarnya, dan kita pun ingin mendengar idea-idea ataupun pendapat dari rakan-rakan dan semua view. Dan ruang bicara ni ruang bicara yang kita buat malam ni ini kali pertama sebenarnya. Sebab tu 1.0 ni saya yang selepas ini kita akan ada 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ruang bicara. Kita akan jemput tokoh-tokoh Kelantan, kita akan menjemput korporat Kelantan yang berjaya, kita akan menjemput anak-anak Kelantan yang berjaya, dan kita akan menjemput untuk bersama-sama. Ini program kita untuk memandaikan bahasa juga ni. Kita memberi ilmu, memberi input-input yang terbaik untuk program seperti ini. Kita ada komen daripada Nur Amirah yang merupakan Presiden HIMSA UTHM. InsyaAllah HIMSA UTHM akan terus bersama HIMSA Kebangsaan untuk terus membantu anak bangsa di Kelantan. Terima kasih Abijah kerana membuka platform HIMSA ini kepada mahasiswa di UTHM. Dan saya tertarik, dan saya sendiri pun jadikan ia sebagai platform, dan kita boleh pergi ke sekolah atau nama apa dari mana-mana ni HIMSA. Kalau kita pergi atas nama kita sendiri mungkin itu susah sekali kan. Sama juga alumni bukan mahasiswa-mahasiswa yang macam Bijak cerita tadi, yang cuti semester tak boleh buat apa, mohon buat apa dah. Pakat mari kita buat program. Dan alumni yang berjaya balik Kelantan cuti, jangan lupa telefon HIMSA untuk kita join program. Kalau ada program, tanya kita HIMSA Kebangsaan ada program, tak ada, tak apalah. Kalau ada, saya rasa turunlah sekali nak memberi itu. Saya mengalu-alukan. Jadi kepada para penonton sekali lagi yang bukan daripada keluarga HIMSA yang baru nak berjinak dengan HIMSA, dan tahu dengan HIMSA sekarang ni, apa itu HIMSA? HIMSA sekali lagi saya terangkan, Himpunan Siswa Azhar Kelantan. Kalau anda tengok anak-anak Kelantan di dalam universiti, inilah persatuan yang sekarang ini dilihat sebagai persatuan yang ada impak yang sangat besar dan sangat dicemburui oleh yang tu kita tak kita nak kata biasa, tapi apa pun yang terjadi kita jangan fikir jangan fikir apa masalah, kita kena sentiasa melakukan kebaikan. Tak payah nak cerita apa-apa, kita nak buat kebaikan. Yang cemburu, semua ada cemburu. Tapi bagaimana kita guna kecemburuan? Kita tak apa, yang tu kita tak payah fikir sangat. Yang penting macam mana kita nak fikir bantu mahasiswa ni, bantu bangsa kita. Itu paling penting bagi saya. Tak payah fikir yang pasal-pasal apa-apa benda-benda yang bagi saya benda-benda yang kecil-kecilan kita tak payah fikir. Yang penting kita buat kerja dasar dia kita buat kerja kerana kita nak buat niat kita nak buat yang terbaik untuk agama, bangsa dan negara. Betul. Itu yang paling penting. Terbaik urusan daripada Presiden. Ini julung kalinya Beja bersiaran secara langsung macam ini. Biasanya dalam program saya jarang. Saya ini sebenarnya kali pertama. Kali pertama. Saya sebenarnya kali pertama pun saya minta maaf kalau ada kekurangan. Saya pun kali pertama bersiaran. Jadi bagi saya kena berani untuk adik-adik pun kena berani juga. Betul. Abijah kena berani, adik-adik kena berani. Betul Zain. Saya rasa kena berani, dan alhamdulillah program bicara ini mungkin kita akan buat jadual kita nanti. 2 minggu sekali akan ada program. Kita akan tampilkan tokoh-tokoh, adik-adik kita, alumni kita akan buat jadual. Dan saya tahu kali ini view tinggi tak tinggi tu lagi ke. Yang penting kita buat. Dan alhamdulillah saya tengok pun ada soalan pun semua. Banyak alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada semua terima kasih. Jadi kepada penonton sekali lagi, kami di sini mengalu-alukan kehadiran anda, terutamanya yang tak tahu pasal HIMSA lagi. Hari ni baru tahu adanya Himpunan Siswa Azhar Kelantan. Kerana ada lagi aja tak tahu keberadaan HIMSA itu sendiri. Sebab mungkin dari segi kita punya penyampaian tak sampai dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan adanya platform sebegini, ada siaran langsung ni, jadi kita mohon sokongan lah. Kalau ada live, kita mohon untuk share. Ada pandangan, kita kongsikan. InsyaAllah dengan pandangan itu kita akan perhalusi, kita akan fikir yang terbaik untuk masa depan anak-anak Kelantan kita. Betul. Abijah,
satu soalan tambahan yang ada mungkin ada. Kita sebenarnya setengah jam saya. Tengah jam. Tapi dah tak sejam dah. Oh tak je. Ya jadi awak ni syok. Ya, last question. Okay. Pernah tak Himsak membantu anak-anak bukan daripada anak Kelantan? Kita bagi saya betul saya cakap tadi. Khasnya Kelantan nak amnya Malaysia. Kita fokus je bantu juga kita ke negeri, ada kawan-kawan negeri lain minta bantu, kita bantu. Dan macam saya cakap tadi, peraturan syarat ketiga nak join Himsak ialah Suka Kelantan. suka Kelantan ataupun minat dengan persatuan, minat pakai budu, minat pakai sikabu, minat dikir pun boleh join dah. Ramai juga ahli-ahli Himsak dari bukannya dari Kelantan. Tapi dia minat tu join. Dan mereka ni diberi apa dialu-alukan untuk join. Bagi saya kita bukan nak sempitkan Himsak ini untuk Kelantan saja. Kita nak buka. Kita nak bantu macam saya. Sebab Kelantan ni ada mana-mana. Ada di mana-mana. Pahang ada, Ganu ada, jadi semua kita- ada. Kelantan ni semua ada, tempat semua ada. Dan Himsak juga sebelum ini ada menerima pelajar praktikal yang bukan orang Kelantan, Ya. kan? Orang Sabah, Sarawak Kita ada. satu Malaysia. Satu semua. Malaysia. Kita satu Malaysia. Maksudnya Himsak ini bukan satu persatuan yang dikononkan kata asabiah, tidak. Kita adalah persatuan yang meraihkan Syarat yang semua. ketiga terbuka. 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 Itu yang paling penting. Ha. Jadi kepada anda di luar sana, jangan segan, jangan malu untuk bersama dengan Himsak. Okey. Ada ucapan yang terakhir daripada Bagi saya apapun ini program yang pertama ruang bicara. Ini antara produk baru kita. produk baru. Ruang bicara kita ni kita nak tambah Oi, nilai. 62. Kita nak tambah nilai, kita nak meningkatkan ilmu. Mhm. Dan mungkin ini kali yang pertama ini saya lah. Mhm. Lepas ini akan ada orang lain. Dan saya juga nak mengalu-alukan lah kepada alumni-alumni, kepada yang berminat untuk join kami bersama dan memberilah idea. Kalau saya ataupun tim salah, bagi idea atau nasihat kerana kita terbuka. Dan kita tak ada, bagi kita tak ada nak bertanding apa, tak ada apa, kita nak buat yang terbaik untuk anak bangsa kita. Bagi saya, macam saya cakap tadi, niat ni paling penting. Niat kita nak membantu. Jadi itu saja dari saya. Saya terima kasih kepada Saudara Sin, moderator kita. Alhamdulillah. Saudara Sin ni moderator bagi saya dari dulu lagi, dia memang hebat. Minat kecek. Minat kecil. Jadi saya pun itu bakat dia. InsyaAllah. Jadi saya nak ramai lagi macam dia. Saya ucap terima kasih pada beliau. Apapun bagi saya, kita tingkatkan ukhuwah antara kita dan kita insya-Allah Himsak 2.0 kita akan lancar dan teruslah sayang pada Himsak. Itu saja dari saya. Terima kasih Sin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Faizal bin Daud merupakan Presiden Himpunan Siswazah Kelantan Kebangsaan kerana sudi bersama dengan bicara Himsak 2.0. Jadi insya-Allah kita akan ada lagi siaran yang akan datang yang akan bicara berkaitan dengan pengkaderan sosial, macam-macam yang berkaitan dengan masa depan mahasiswa dan anak bangsa. Insya-Allah terima kasih kepada para penonton. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita akan bersiaran lagi. Kita mohon untuk anda like dan share Facebook page Himsak Kebangsaan. Like Himsak page iaitu Himsak Kebangsaan untuk apa-apa maklumat, apa-apa info kita akan salurkan dan sampai ke anak-anak bangsa kita yang memerlukan. Terima kasih banyak-banyak. Ada khilaf, ada tersilap, ada menyinggung perasaan sepanjang sesi siaran langsung ini. Saya mewakili Himsak sebagai moderator pada hari ini menyusul 10 jari memohon sejuta kemaafan. InsyaAllah yang baik itu dijadikan sebagai teladan, yang buruk itu dijadikan sebagai sempadan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Logo kita logo kita. Ini logo Logo Himsak. kita. Ingat Himsak ni ya. Lepas ni kita tepek ke stiker mutu anak-anak belakang, anak Kelantan. Jadi ingat Himsak ni kalau penuh mutu tengah jalan apa? Himsak. Okey. Jadi kali lah. Oh, tak